Bangun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey. Sebelum kamu duduk, pastikan sampah dekat pipi kamu tak ada Alright. Okey, so meja sikit. Okey, pastikan tegak Okey, boleh duduk. Terima kasih kepada ketua kelas yang dah set up LCD. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita, nak masuk pelajaran kita, kita akan tonton satu video pendek tak lama. Okey. Ini akan menunjukkan apa yang kamu belajar hari ini. Cuba tonton, hayati dan lihat Oh, Alhamdulillah. Kenyang betul makan dekat kafe ni tadi. Nak jalan-jalan pula lah. Nyamannya udara dekat taman ni. Alamak, ada orang terceceh duit RM100 10 keping. RM1,000 ni. Nak buat macam mana ya? Aku nak buat apa dengan duit yang aku jumpa ni? Ini kalau simpan ni boleh jadi kaya. Nak boleh beli telefon baru. Tapi seeloknya kena pulangkan dekat pemiliknya. Macam mana ni? Okey. Okey, habislah video dia. Okey, sekarang ni Ustaz nak tanya Okey, siapa watak dekat dalam video tu? Ma. Okey, Amar. Okey, semua betul. Okey, Amar dia lepas makan dia nak jalan-jalan kat taman kan. Okey, dia terjumpa apa dekat bawah tu? Duit. Duit. Okey, banyak duit tu kan? Banyak. RM100 10 keping, berapa jumlah dia? RM1,000. RM1,000. Okey. Bagus dengan kamu mendengar. Okey. Jadi kat dalam akhir video tu dia macam berbelah bagi, ada dua pilihan. Apa pilihan yang pertama? Dia ambil duit tu. Okey, dia nak ambil, nak simpan, supaya kaya kan. Lepas tu boleh beli apa? Boleh beli telefon. Okey. Tapi dua pilihan lagi apa? Bagi Dia satu. nak pergi cari orang tu. Okey Ustaz. Okey, betul Biha. Dia pilihan kedua dia nak dia nak bagi nak pulangkan wang sebanyak tu kat pemilik asal dia. Okay, kalau kamu lah seorang insan kan, macam Mama tu kan, apa yang kamu akan buat? Kamu nak pilih yang mana satu nak pilih pilihan yang pertama ataupun kedua? Saya ambil separuh, bagi separuh. Nak Biha ambil separuh bagi separuh. Okey. Ya, Ustaz. Okey. Oh, kiranya nak dapat duit jugalah. Okey. Yang lain ada apa-apa pandangan? Saya cuba dulu cari orang tu. Kalau tak dapat kalau tak jumpa baru saya simpan. Saya ambil. Allah bagusnya. Oh, Akin nak cari orang dulu. Okey. Adalah usaha nak cari orang dulu kan. Itu tandanya kita bersifat apa tu? Kita tak ambil duit tu, kita pulangkan kat orang. Kita cari orang. Apa yang Tanggungjawab. Tanggungjawab. Okey. Nah, kalau kita jujur, okey, bertanggungjawab datangnya sikap jujur, okey. Ataupun dalam bahasa Arab jujur ni amanah lah. Amanah. Alright. Itulah yang kita nak belajar hari ni, amanah Amanah tonggak kesejahteraan. Okey. Untuk hasil pelajaran yang akan kamu dapat hari ini, kamu akan dapat menyatakan maksud amanah dari segi bahasa dan istilah. Okay, dan juga satu saja potongan dari nakli penggunaan sifat amanah. Kedua, menjelaskan dua kepentingan amanah. Dan yang ketiga, menghubungkan sifat amanah yang kamu dah belajar tadi. Tentu kamu dah belajar dua.
kaitkan dengan 3 cara nak amalkan sifat tersebut dengan kategori yang akan diberilah. Sama ada dari segi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Okey, mari kita masuk subtopik yang pertama. Okey, untuk tajuk seterusnya, sebelum kita mulakan tajuk pembelajaran pada hari ini, Ustaz nak tanya dulu. Tadi kamu tengok video tadi ada satu contoh, merupakan satu contoh amalan sifat amanah lah dalam kehidupan seharian. Ustaz nak tanya kamu, apa lagi contoh-contoh lain yang kamu boleh fikir dan bayangkan sepanjang kehidupan seharian kamu ni, apa lagi amanah yang kamu sifat amanah yang kamu laksanakan dalam kehidupan ni? Siapa boleh bagi contoh? Amanah sebagai seorang pelajar. Amanah sebagai seorang pelajar, macam mana tu Nabihah? Belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh. Okey. Lagi? Hormat guru. Hormat guru. Lagi? Buat kerja Tak tidur kerja sekolah. Buat kerja sekolah. Okey. Itu amanah sebagai seorang pelajar. Ada lagi amanah lain? Siapa lagi boleh bagi contoh lain selain daripada amanah sebagai seorang pelajar? Amanah dengan ibu ayah. Amanah dengan ibu ayah. Sebab kita anak dia, jadi kita beramanah dalam bertanggungjawab untuk menghormatilah ibu bapa kita, mentaati ibu bapa kita. Itu juga amanah kita. Okey. Yang lain? Yang lagi menyeluruh, apa dia? Amanah kita sebagai hamba. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah untuk beribadah kepadanya. Itu tanggungjawab kita yang dilahirkan di bumi ini. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Okey. Kita teruskan dengan maksud amanah. Apa maksud amanah ni? Okey. Amanah ni ada dua maksud, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Okey. Dari segi bahasa, amanah ni bermaksud tunai janji. Biasa kalau kita dengar orang berjanji, dia akan tunai. Itu contoh yang paling mudah lah tentang amanah ni. Bila ada janji yang kita buat, kita kena tepatilah janji yang kita buat tu. Okey. Dari segi istilah pula, setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda dan kehormatan dan kerahsiaan. Okey, itu dari segi istilah. Okey. Boleh bacakan slide? Boleh. Okey. Apa yang dimaksudkan dari segi istilah ni ialah apa-apa benda yang berkaitan dengan harta benda, seperti duit tadi, macam contoh Ammar tadi dengan duit 1,000 yang dia jumpa tu, ataupun kehormatan seperti contoh yang kamu bagi tadi, menghormati terhadap guru sebagai seorang pelajar, menghormati ibu bapa sebagai seorang anak. Satu lagi ialah kerahsiaan. Macam contoh kamu dengan kawan-kawan kamu berkongsi rahsia. Macam contoh berkongsi rahsia, bila kawan kamu berkongsikan satu rahsia ni, tanggungjawab kamu, amanah kamu untuk menjaga rahsia tersebut. Okey. Itu contoh beberapa sifat amanah ni. Okey. Kita teruskan. Dalam slide seterusnya ni, kamu akan nampak dua petikan ayat Quran dan hadis. Okey. Sekejap. Okey. Nampak? Nampak slide? Nampak Ustaz. Ustaz nak minta seorang boleh bacakan ayat Quran ni tak? Ayat Quran bersama terjemahan dia. Saya Ustaz, saya. Okey, Ashraf. Silakan. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, Allah SWT menyuruh kamu menghukum secara adil. Okey. Terima kasih Ashraf.
Itu dalil yang pertama, iaitu ayat Al-Quran. Dalil nakli yang pertama iaitu daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-58. Seterusnya ialah hadis. Saya minta seorang wakil budak perempuan untuk baca hadis tersebut. Saya Ustaz. Silakan Dina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Addil amanata ila man ittamanaka wa la takhun man khanaka. Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Okey. Dalam hadis ni, terima kasih Dina. Dalam hadis ni, dia ada dua sifat yang dikemukakan. Yang pertama amanah, yang kedua ialah khianat. Okey, kita tahu belajar tentang amanah tadi kan. Apa dia amanah tu? Bila kita dipertanggungjawabkan, kita tunaikan tanggungjawab tersebut. Okey. Khianat ni pula, khianat ni sifat yang berlawanan dengan amanah tersebut. Macam contoh, kalau kita diberikan tanggungjawab, dia abaikan tanggungjawab tersebut. Itu adalah khianat. Okey. Jadi, pastikan kamu memahamilah daripada ayat hadis ni tentang sifat amanah ni. Okey. Satu lagi perkara sebelum kita teruskan. Kalau kita ingat kembali tentang pembelajaran kita tentang sirah Rasulullah SAW, ada satu gelaran Rasulullah yang dipanggil ketika Rasulullah hidup. Apa dia? Siapa ingat? Gelaran Rasulullah. Al-Amin. Al-Amin. Okay. Al-Amin tu pun bermaksud orang yang beramanah lah, orang yang jujur. Sentiasa berkata benar. Itu sifat terkenal antara sifat yang terkenal lah tentang diri Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai pengikut Rasulullah SAW perlulah mengikuti contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari segi sifat amanahnya, sifat fatonahnya dan lain-lain lah. Okey. Itu sahaja untuk maksud dan dalil. Jadi Ustaz ada bagikan kamu lembaran kerja. Semua ada lembaran kerja ni dalam atas meja masing-masing. Ada Ustaz. Okey. Dekat lembaran kerja tu kamu ada dua soalan. Satu soalan mengenai maksud, satu lagi soalan mengenai dalil nakli. Okey. Soalan mengenai maksud tu Ustaz dah sediakan perkataan untuk diisi kat tempat kosong tu. Kamu pilih je perkataan tu dan isi tempat kosong. Kemudian soalan yang kedua ni kamu perlu suaikan. Ada dua kolom hadis dan ayat tadi. Kamu perlu suaikan yang mana satu sifat hadis tu ataupun yang mana satu hadis, yang mana satu ayat. Ada 4 kolom tu, 2 tu berkaitan dengan ayat, 2 tu berkaitan dengan hadis. Okey. Ustaz bagi masa dalam 3 minit, boleh siapkan? Boleh. Okey. Okey, dah siap semua? Dah. Kita teruskan dulu dengan pembelajaran kita yang seterusnya. Okey. Okey, semua masih boleh teruskan? Boleh. Okey, sekarang Ustazah nak tadi kamu dah belajar apa maksud amanah, apa maksud sifat amanah tu sendiri dengan dalil-dalil dia. Sekarang Ustazah akan bagikan kamu dalam bentuk kumpulan. Kamu kena bentuk 5 orang satu kumpulan, boleh? Boleh. Okey, Boleh. cepat gerak. Okey, semua dah ada pasangan? Okey, dah. Dah ada. Okey. Sekarang saya akan bagi satu kertas mahjong.
dan pen untuk kamu buat sedikit aktiviti. Okay, semua dah dapat kan? Saya dah edarkan tadi. Dah. Okey, Dah. ada. Okay. Sekarang atas kertas majung tu, Ustazah nak kamu tulis sebanyak mana yang kamu rasa sifat amanah ni penting dalam kehidupan seharian kamu. Apa yang kenapa dalam kehidupan seharian kamu tu kita kena bersifat amanah. Okey, boleh? Faham? Faham. Okey. Ustazah bagi dalam masa 3 minit, boleh? Boleh. Boleh, okey. Semua okey? Dina okey? Okey, Ustazah. Okey. Ashraf okey? Okey. Okey. Bagus semua. Semua faham kan tadi masuk amanah? Faham. 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 Hakim okey? Okey Ustazah. Okey, nampak begitu tekun ya semua? Okey, tulis je banyak mana yang kamu rasa kenapa sifat amanah ni penting dalam hidup. Kenapa kena buat macam tu, kenapa kena buat macam tu. Okey, ada dalam masa seminit lagi. Saya dah bagi. Tulis cantik peta minda. Ikutlah peta minda ke, nak list ke. Yang penting kamu faham kenapa kita kena bersifat amanah. Okey, Zainatul okey? Okey, Ustazah. Okey. Ustazah nak banyak mana, Ustazah? Tulis je banyak mana. Banyak mana. Apa? Lebih daripada 3 pun boleh. Kenapa lah sifat amanah ni penting dalam hidup? Kalau tak amanah, tak apa ke? Tak payah. Okey. Aisyah dah siap? Boleh tunjuk kat Ustazah? Mana nak tengok? Ada. Okey, cantik. Nampak dah. Apa Ustazah nampak? Ustazah nampak daripada meja-meja kalian tu. Okey, siapa lagi yang dah siap? Sikit lagi Ustazah, sikit lagi. Okey. Siap. Dah siap? Dina dah siap? Dah siap. Dah siap. Okey, cuba tunjuk. Cuba tunjuk. Setiap kumpulan cuba tunjuk. Wah, cantik-cantik semua. Okey, sekarang Ustazah nak, siapa nak bagi tahu kenapa sifat amanah ni penting dalam kehidupan? Siapa nak bagi tahu? Okey, boleh? Okey, saya cuba. Okey, boleh. Hasil perbincangan kumpulan saya, kepentingan amanah ni yang pertama ialah hidup menjadi sejahtera. Semua nampak kan? Hidup menjadi sejahtera. Yang kedua, dapat pahala lah kalau kita bersifat dengan sifat amanah ni. Yang ketiga, selamat daripada api neraka. Yang keempat, mudah dipercayai masyarakat. Bila kita bersifat dengan amanah ni, masyarakat senang percayalah. Saya rasa. Okey, betul, semua betul. Okey, kenapa Hakim bagi tahu sifat amanah ni penting kalau macam mana? Kenapa orang akan mudah percaya dengan kita kalau kita bersifat amanah? Siapa nak bagi kenapa kalau kita amanah ni orang akan percaya? Siapa tahu? Contoh macam tadi kan, contoh kalau dalam video tadi Amar tu dia jumpa dengan satu jumlah duit kan yang 1,000. Okey, kalau dia amanah, lepas tu orang lain tahu yang dia ada jumpa. So orang akan percayalah dekat dia kalau dia amanah. Contohnya kalau ada orang nak bagi
bagi kat dia, dia nak pinjam duit kan. Amal tadi nak pinjam duit dekat siapa-siapa pun. Lepas tu dia pun minta lah, contohnya dia minta dengan kawan dia, dia minta dengan Hakim ke, Ashraf ke, dia minta, orang akan senang nak bagi sebab orang percaya. Okey, faham? Okey, sekarang saya nak terangkan dua kepentingan sifat amanah. Yang pertama, yang Hakim bagi tahu tadi, dipercayai dan disenangi. Macam orang senang lah nak bergaul sebab dia amanah. Dia jujur, dia bertanggungjawab, semua tu. Okey, faham? Okey, yang nombor dua, sifat sifat amanah ni adalah tanda-tanda orang yang beriman. Sebabnya dia beriman ni, dia tak akan khianat. Orang bagi amanah dekat dia tak akan khianat. Khianat ni sifat orang Munafik. munafik. Okey, orang munafik ni masuk syurga ke masuk neraka? Masuk neraka. Neraka. Okey, kalau orang beramanah masuk syurga ke neraka? InsyaAllah masuk syurga. InsyaAllah masuk syurga. Okey, semua nak masuk syurga kan? Nah, Okey, jadi semua kena bersifat amanah. amanah. Okey. Okey, semua dah faham apa maksud, kenapa penting sifat amanah dalam kehidupan kita. Tak kisahlah kat mana-mana pun, kita kena bersifat Amanah. amanah. Okey. Okey, murid-murid, kita masuk topik yang seterusnya. Saya dah bagi kamu kertas majung dan stiker kan? Semua dah dapat ke setiap kumpulan? Ada. Okey, bagus. Okey. Dalam kumpulan yang sama tadi, saya akan bagikan kamu kepada tiga kategori, iaitu diri, keluarga dan masyarakat. Okey. Bagi kumpulan Ashraf dan Hakim, saya nak kamu buat bagi kategori diri. Okey. Tulis. Bagi kumpulan Nabiha, saya nak kamu buat kategori keluarga. Okey, Ustazah. Bagi kumpulan Tina, saya nak kamu buat bagi kategori masyarakat. Okey, jadi dalam kumpulan kamu, saya nak kamu bincangkan dengan kawan-kawan kamu, iaitu dua cara mengamalkan mengamalkan sikap amanah dalam kategori yang saya dah bagi tadi. Faham tak? Faham. Okey, lepas tu nanti saya nak dua wakil kumpulan kamu bentangkan hasil kerja kumpulan di hadapan kelas. Okey, saya bagi masa boleh bincangkan. Okey. Dua cara ke tiga? Saya nak bagi 3 boleh tak, Ustazah? Tiga cara. Okey, 3 cara. Okey. Okey. Ustazah, masyarakat tu macam mana Ustazah? Masyarakat macam mana? Contohnya kalau dalam masyarakat ni, cara kamu nak mengamalkan sikap amanah tu macam mana dalam masyarakat? So kalau contohnya kalau kamu tu besar, contohnya Nah, saya tak dengar. contoh dia macam mana masyarakat tu Ustazah? contoh masyarakat kalau yang Ustazah boleh bagilah contoh je. Contohnya sebagai pemimpin, mana dia nak mengamalkan sikap amanah dalam masyarakat. Contohnya kalau dia dapat amanah untuk jalankan tanggungjawab dia, macam mana dia lakukan untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Oh, okey. Terima kasih Ustazah. Madinah. Yang lain okey? Okey. Okay, dah siap belum idea kita? Dah tulis belum? Sikit lagi. Ada kam mak? Gam. Ustazah Buat apa kena nak tak menegam? nampak aku, Ustazah. Nak tampal stiker. Aktiviti. Boleh. Gam. Mana ni Gam. nak tampal? Okey, Ustazah. Kalau nak lukis-lukis boleh juga ke, Ustazah? Boleh. Kalau kamu pandai lukis, boleh lukis.
Okey Ustazah. Saya rasa saya lukis cantik. Oh, bismillah. Sekejap lagi kita tengok kamu lukis macam mana. Alamak. Macam mana ni? Ustazah, jiran termasuk dalam masyarakat tak? Jiran. Termasuk dalam masyarakat. Okey. Dah siap ke? Kejap Ustazah. Saya nak buat cantik-cantik. Saya bagi 4 boleh ke Ustazah? Boleh. Okay Ustazah dah siap. Dah siap. Okay, Nabiha dah siap. Grup Ashraf dah siap. Syirah, Ustazah tak dengar suara. Oh. Dah. Tadi kita orang nak ambil lukis-lukis corak sikit. Okay. Grup Dina dah siap. Dah siap dah. Grup Hakim dah siap. Dah. Saya grup dengan Ashraf kan Ustazah? Okay, grup sama. Okay, Ustazah lupa pula kamu grup sama. Okay. Dah siapkan semua? Okay, kita teruskan untuk pembentangan wakil kumpulan. Kita mulakan dengan bagi cara mengamalkan sikap amanah bagi kategori diri. Okay, grup Ashraf dengan Hakim. Bentangkan. Okey, Hakim belakang sikit. Tekan sikit. Okey, ni kami dapat 4. Ada 3. Caranya kita kena berakhlak mulia. Lepas tu jaga kesihatan diri sebab Allah bagi kita badan untuk jaga kesihatan. Lepas tu yang ketiga, yang belah kiri ni, sekejap Hakim. Lagi okey, taat perintah Allah. Okey. Kita macam semayang tepat pada waktunya. Cantik tak corak saya Ustazah? Cantik. Ya, aku pun Bagus juga. Hakim dan Ashraf. Among Us. Okay, kita teruskan kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu kumpulan Nabiha, iaitu cara mengamalkan Cantik tak? dalam kalangan diri, dalam kalangan keluarga. Okey Ustazah. Okey, yang pertama, kena taat kepada ibu bapa. Yang kedua, kena patuh arahan. Yang ketiga, kena sayang adik-beradik Ustazah. Bagus Nabiha. Boleh kamu terangkan sikit sayang adik-beradik itu macam mana? Sayang adik-beradik tu kalau adik-beradik minta tolong, kita kena tolong Ustazah. Walaupun kita bergaduh, kita tolong je Ustazah. Sebab adik-beradik ni dicincang takkan putus tak silap saya. Air dicincang takkan putus. Betul tu Ustazah. Serupa pula. Okay, kita teruskan kepada kumpulan Dina, iaitu cara mengamalkan sikap amanah dalam masyarakat. Ini sekejap kawan saya nak pegang sebelah. Okey. Apa cara mengamalkan sifat amanah terhadap masyarakat, saya bagi ada 3 lebih kurang. Ada contoh sekali dalam ni. Yang pertama, kita kena hormat jiran, guru, rakan dan masyarakat. Contoh kita nak amanah dengan jiran kita. Contohnya kalau jiran kita tak ada kat rumah, kita jangan ambil kesempatan nak guna barang dia orang hati. Kita jaga barang dia orang, maksudnya kita jaga barang kita. Lepas tu tunjuk kita ni amanah dengan kita hormatlah jiran kita. Yang kedua, guru. Dengan guru, contoh kalau cikgu bagi kerja sekolah, kita kena buat. Jangan bagi orang lain buat. Betul tak cikgu? Ustazah? Okay, yang kedua,
kita kena sertai program masyarakat. Yang ketiga, kita kena jaga harta benda awam. Dan yang keempat, kita kena guna dengan sebaiknya barang-barang di masjid. Contoh dekat tandas awam, kat masjid semua tu kan. Kita kena jaga elok-elok. Itu tanda kita amanah dengan barang-barang awam. Itu saja Ustazah. Okay, bagus. Saya nak buat kesimpulan sikit tentang yang kamu bentuk tadi, cara mengamalkan sifat amanah kepada, kenapa pentingnya cara mengamalkan sifat amanah kepada diri, keluarga dan masyarakat. Dia adalah sebabnya cara mengamalkan tu adalah menentukan sama ada kamu ni percaya mengamalkannya atau tidak. Contohnya kalau masih dalam diri, amanah terhadap menjaga kesihatan. So kalau dalam kesihatan tu kan penting kan, dalam agama pun cakap kesihatan tu, menjaga kesihatan tu penting. Okay, kalau dalam keluarga pun cara mengamalkan amanah tu adalah untuk melancarkan pengurusan keluarga. So kalau kamu buat apa yang mak kamu semua suruh buat, so keluarga kamu akan jadi harmoni, bahagia. Kamu juga dalam masyarakat, kalau kamu mengamalkan cara amanah tu dengan betul, so masyarakat pun akan hidup seimbang. Okay. Sebabkan kamu siap membentang isi kamu tadi. So tadi saya ada bagi stiker kan. Dalam setiap kumpulan ada 3 stiker. Saya nak kamu tampalkan yang stiker tu kepada kumpulan yang kamu nak undi. So setiap kumpulan ada 3 stiker. So satu stiker menandakan yang kumpulan tu biasa je. Tandanya sebagai baik. Yang ketiga, kalau kamu bagi 3 stiker tu, maksudnya kumpulan tu sangat baik. Kamu boleh tampalkan stiker sekarang. Okey, Ustazah. Kita nak bagi kumpulan ni berapa stiker? Okey. Bintang dalam kumpulan kamu kamu nak undi. Kita bagi Dina 2. Kita bagi Nabihah 1 kan. Bagus juga. Kenapa 1? Wah, tengok tu macam cantik lah. Asyik ada lukisan je. Ni Ashraf. Tengah-tengah lah. Ashraf tuduh saya Dah boleh imposter. dekat ke? Saya innocent. Ustazah suruh bagi stiker. Kita undi. Stiker 1. 1, 2. Kita teruskan. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pun dah selesai kita punya aktiviti perbentangan kita semua tadi. Okey, seronok tak hari ni kita punya aktiviti kita? Seronok. Oh, dapat lukis-lukis. Ya. Okey, jadi macam biasa sebelum kelas Ustazah tamat, Ustazah akan pilih 2 orang daripada kamu untuk bagi kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ni. Okey, ni kotak Ustazah. Ustazah akan pilih nama yang akan bagi kesimpulan. Okey, siap sedia semua. Okey, nah yang pertama Zainatul. Apa yang kamu dapat hari ni Zainatul? Apa yang saya dapat hari ni, naikkan amanah tu penting. Lagi-lagi kalau kita buat dalam diri kita. Contohnya amanah lagi sebagai hamba Allah. Yes. Okay. Ada lagi ke Zainatul? Tadi. Dah. Okey, Zainatul sebut tadi berkaitan tentang amanah dengan diri sendiri. Iaitu kita sebagai hamba Allah kena buat apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh kita buat? Kita adalah hamba Allah, ya betul, beribadat. Kita kena solat, kena puasa, kena tunaikan zakat, menunaikan haji jika mampu. Semualah rukun Islam. Okey. Okey, yang seterusnya saya akan pilih lagi seorang. Okey, siapa tu yang betul tu? Nabihah. Yes, Nabihah kena. Okey, Nabihah, silakan. Apa dia soalan Ustazah? Saya lupa dah. Soalan kesimpulan. Oh, kesimpulan. Kesimpulan apa yang kamu pelajari hari ni?
Okay, saya rasa kita kena bersifat amanah dalam kehidupan kita sebab supaya senanglah kita nak berurusan dengan orang. Kalau contohnya kalau mula-mula tu awal-awal tu kita tak bersifat amanah, orang tak akan percaya dengan kita. Nak minta tolong dengan kita ke dia tak akan percaya. Macam tu Ustazah. Termasuklah bersifat amanah dengan guru ke semualah. Sebab bila mana contohnya Ustazah percaya kat saya, mestilah Ustazah bagi duit kat saya suruh bagi beli aiskrim. Contohlah Ustazah. Macam tu. Ya, kamu nak aiskrim kan Nabiha? Boleh Ustazah. Okey. Betul apa yang Nabiha cakap. Kita kena bersifat amanah supaya semua orang percaya dengan kerja kita, percaya dengan apa yang untuk amanahkan kita dengan sesuatu. Okey, jadi sebelum Ustazah tamatkan kelas ni, Ustazah nak ceritakan satu cerita boleh? Boleh Ustazah. Supaya kamu dapat inspirasi daripada kisah ni. Jadi kamu akan jadi seorang yang lagi beramanah. Okay, kamu kenal tak siapa tu Khalifah Umar Abdul Aziz? Kenal? Siapa tu? Bukan Umar Siapakah dia? Al-Khattab ke Ustazah? Umar Abdul Aziz ada nama seorang khalifah di zaman Bani Umayyah yang bernama Umar Abdul Aziz. Oh. Okay. Okay, Sayyidina Umar Abdul Aziz ni dia kalau kamu boleh search lah kata tentang peribadi beliau. Dia seorang yang sangat berbeza sebelum dia menjadi khalifah dan selepas dia menjadi khalifah. Okay, cerita dia selepas beliau menjadi khalifah, cerita dia berkaitan tentang Umar Abdul Aziz ni dengan dua batang lilin. Okay, cerita dia pertama, batang lilin yang pertama Sayyidina Umar beli dengan duit peribadi. Okey, untuk gunakan untuk urusan peribadi. Contohnya beliau akan guna untuk urusan dengan keluarga beliau, kan. Jadi yang kedua, untuk batang lilin yang kedua dia beli dengan menggunakan duit kerajaan. Untuk dia buat urusan kerajaan. Contoh nak tulis surat kan. Jadi dia gunakan lilin yang dibeli dengan duit kerajaan. Okey, pada satu hari anak beliau masuk untuk bertemu dengan beliau dan kemudian apa yang Sayyidina Umar Abdul Aziz ni buat, dia terus memadamkan dia punya lilin. Dan dia menyalakan, dia ambil lagi satu lilin iaitu lilin yang dibeli dengan duit sendiri untuk digunakan pada ketika itu sebab anak dia cakap dia ada urusan peribadi dengan ayah dia. Jadi dia terus padam lilin dia dan guna lilin peribadi. Okey, kat situ kita boleh tengok macam mana Sayyidina Umar Abdul Aziz ni membezakan antara urusan peribadi dan urusan kerja. Okey, jadi Ustazah harap kamu dapat inspirasi daripada kisah ni supaya kamu menjadi seorang yang amanah sebab sekarang kamu masih pelajar. Nanti kamu akan keluar menjadi seorang yang dewasa dan kamu akan mempunyai lebih banyak tanggungjawab. Okey, jadi kamu perlu beramanah dalam apa yang kamu lakukan dalam kerja, dalam keluarga dan sebagainya. Okey, jadi itu saja. Ustazah ada bagikan ni Ustazah nak bagi satu kerja untuk kamu buat di rumah. Okey. Jadi kalau Ustazah kamu siapkan dan hari Rabu minggu depan Ustazah nak pastikan ada dalam atas meja Ustazah. Okey. Ketua kelas pastikan semua kerja sekolah ada atas meja Ustazah. Okey, itu saja pada Ustazah. Ya? Yang lembaran kerja ni kena hantar ke? Yang tu hantar sekali. Hantar sekali, nanti Ustazah semak. Okey? Tanpa dalam buku tanpa dalam buku, nanti serahkan buku tu dekat Ustazah. Okey. Untuk topik yang kita tak sempat nak cover hari ni, Ustazah nak kamu baca kat rumah, nanti minggu depan kita bincang sikit-sikit. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Okey, semua bangun. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin.